Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang berusaha Tuan Nazir Masjid Timbalan Sisa Bandar dan para JK yang dimuliakan, yang dihormati imam yang memimpin solat sebentar tadi, yang mendoakan kita sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan menyeru kita hadir ke masjid ini, dan juga siap daripada awal-awal lagi datang mempersiapkan masjid menyambut kehadiran kita, dan seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah, yang diridai Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana menganugerahkan kepada kita masa emas. Masa emas itu ialah kita dapat hadir ke masjid berpandukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini hari-harinya adalah hari-harinya hadir ke masjid. Sesiapa yang dapat hadir ke masjid seperti Nabi hadir ke masjid, itu masa emasnya. Sebab Nabi ini masanya selalu menghadirkan masjid. Apa jua apa yang berlaku, itulah nikmat terbesar kalaulah dapat hadir ke masjid. Kerana seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada petang ini kita sambung babnya ialah jenazah ataupun mayat diperlihatkan tempatnya pada pagi dan petang hari. Ini di antara khabar gembira kepada orang-orang Islam dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah khabar gembira kepada beriman dan masalah ini, mereka akan masuk syurga. Itu di akhirat nanti. Di kubur pun sama juga. Di kubur pun cuma kita bukanlah masuk syurga, tapi diperlihatkan syurga. Itu maksudnya jenazah mayat itu, orang mati itu diperlihatkan tempatnya pagi dan petang. Orang beriman dan beramal soleh akan diperlihatkan syurga kepadanya pagi dan petang. Bagaimana dengan orang-orang yang kafir? Orang-orang kafir diperlihatkan neraka pagi dan petang. Itu dikatakan antara khabar gembira kepada kita ialah kita ada khabar gembira kepada kita ialah syurga kita. Itu khabar gembira. Dan dalam kubur kita dapat khabar gembira. Dan terlalu banyak khabar gembira ini yang disampaikan oleh Nabi. Yang utamanya ialah syurga yang dijanjikan. Itu khabar gembira. Yang lain lagi ketika mati disampaikan khabar gembira. Dan ketika mati datang malaikat dengan wajah yang cantik. Dan ke dalam kubur kita ada teman yang menggembirakan kita. Dan semasa dalam kubur kita dikelilingi oleh amal-amal soleh kita yang menjelma kepada kita orang yang cantik. Itu di antara khabar gembira. Dan di antara khabar gembira di sini ialah kita lihat bermakna kalau orang kafir dia masuk kubur dengan penuh azab, sudahlah diazab, kemudian diperlihat pula neraka pagi dan petang. Orang kafir ini, ulama kita kata orang kafir ini, mereka ini seperti orang yang menunggu hukuman mati dan tidak tahu bagaimana cara hukuman mati itu dijalankan ke atas mereka. Ditunjukkan seperti tunggu hukuman mati. Dan itu pun dah menakutkan dan menggerungkan kerana hukuman yang berat. Jadi bila mereka masa aman dan ditunjuk pula neraka, itulah orang kafir. Kita pula bakal ahli syurga, calon-calon ahli syurga, dan kita bergembira dan lama di kubur tu, bukan 63 tahun semasa kita hidup, tidak. Kita dalam kubur nanti beribu-ribu tahun sebab kita tak tahu bila akan
kiamat. Kita tak tahu. Cuma kita boleh letakkan antara kiamat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita letakkan 10,000 lah, 10,000 tahun antara Nabi, baru 1,400 tahun. Ada lagi 8,600 tahun. Kalaulah kita wafat pada tahun ini, pada tahun ini, tak kira lah 10 tahun lagi lah kita wafat, ada lagi berapa? 8,000 tahun dalam kubur. Itu belum tentu lagi 8,000, belum tentu. Lama, 8,000 tahun. Dan tempoh 8,000 tahun kita bergembira. Antaranya kita lihat syurga kita melamai-lamai kepada kita. Kita lihat perkara-perkara yang baik. Kita lihat sesuatu yang baik. Tidak ada yang mengganggu kehidupan kita di dalam kubur kita. Tidak ada binatang bisa datang. Tidak ada malaikat azab datang. Yang datangnya apa? Surga-surga yang digambarkan di depan mata kita. Itulah diingatkan. Berimanlah dan beramal soleh. Berimanlah beramal soleh. Berimanlah dan beramal soleh. Wa'adallahu allazina amanu wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Itu surah Fatah, surah Fatah yang ayat yang terakhir. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Akhir sekali Allah menjanjikan orang yang beriman dan maksudnya dengan penuh keampunan. Keampunan itu bahagia dalam kubur nanti. Ampun, tak ada salah kita, tak ada salah. Kita masuk kubur dengan keampunan, tak ada salah. Seperti orang kafir masuk kubur menunggu hukuman mati. Hukuman mati. Kita masuk kubur menunggu surga kita. Menunggu surga kita. Itu dia katakan orang jenazah itu, orang yang mati dalam kubur diperlihatkan tempatnya pagi dan petang. Lama, beribu-ribu tahun. Ulama kita letak berapa tahun antara Nabi dengan kiamat. Ada mengatakan lebih kurang 50,000 tahun antara Nabi dengan kiamat ini. 50,000 tahun ulama kita letak. Tapi itu hanyalah pada akal. Sebenarnya tak tahu. Jadi ulama kita ni dia agak-agak macam tu lah, lebih kurang 50,000 tahun selepas kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi awal dia pernah bersabda, aku dengan kiamat seperti ini, 2 jari. Jadi jarak antara 2 jari ni berapa tahun? Ni Nabi, ni kiamat. Berapa tahun? Ulama kita kata 50,000 tahun. Maknanya ada lagi 48 tahun. 48,000 tahun lagi ada. Jadi lama, dalam sana lama. Jadi yang bahagia, berbahagialah dia. Antara lagi khabar gembiranya ialah illal ladzina ada surah Wattin wa Zaitun wa Turi sini, illal ladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh baginya pahala yang tak putus. Kita ni ada pahala yang tak putus bagi kita. 8,000 tahun kita hidup dalam kubur, sebanyak setiap hari mengalir pahala kepada kita. 8,000 tahun. Tak mungkin kita akan masuk neraka. Mana mungkin masuk neraka? 48,000 tahun. Itu pada akal. Jangan kata saya kata seperti itu pada perkiraan kita sebagai manusia. Dah 8,000 tahun mengalir pahala tak putus-putus. Mana kita dapat pencen daripada Allah. 8,000 tahun kalau kita letak, kalau Nabi itu 10,000 tahun nak kiamat. 8,000 tahun tak putus-putus. Pahala datang ke masjid. Hari ini datang hari ini ke masjid maghrib dapat 100 pahala. Dalam kubur nanti selama 8,000 tahun setiap hari 100 pahala. 8,000. Jadi kalau kira akal kita, adakah seorang itu akan masuk neraka? Kalau dah begitu, tak mungkinlah masuk neraka. Sedangkan Allah janji wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat jannat. Bila khabar gembira orang beriman dan amal soleh ini masuk surga. Masuk surga. Jadi memanglah orang beriman masuk surga. Apabila dia mati, pahala mengalir sebagai pencen kepadanya. Tak putus-putus. Berapa lama? 48,000 tahun. Jangan putus asa beramal soleh. Kerana beramal soleh itu banyak cabarannya.
Terlalu banyak cabaran, kerana maksiat pun boleh tahan juga. Maksiat ini cantik tuan-tuan, kalau tak cantik tak jadi ujian kepada kita. Maksiat ini lebih cantik daripada amalan soleh, kalau tidak tak jadi ujian kepada kita. Allah akan uji dengan berbagai-bagai. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Maksiat itu cantik, cantik. Keinginan kamu kepada perempuan itu cantik. Jadi maksiat itu makin hari makin cantik. Makin canggih dunia, makin canggih maksiat, dan berada di mana-mana. Itu ujian. Orang yang beriman, beramal soleh tak akan berganjak langsung, tak berganjak pun. Marilah cantik macam mana sekalipun, maksiat ini makin malam makin cantik. Pergilah Kuala Lumpur tu kalau nak tahu, makin cantik, berkilau-kilauan, berwarna-warni, bertukar-tukar warna, hijau merah biru, cantik. Itu zuyyina linnas hubbus syahwat. Allah dah kata dah, dunia ini menipu sebenarnya. Janganlah tertipu dengan dunia itu, kamu merana dalam kubur selama berpuluh-puluh ribu tahun. Jangan itu dunia, jangan tertipu. Amalan solehlah kekal bagi kamu. Kita sambung di sini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang kamu meninggal dunia, ia akan diperlihatkan tempatnya pada pagi dan petang. Jika ia termasuk penghuni syurga, memang ia termasuk penghuni syurga. Jika ia termasuk penghuni neraka, memang ia termasuk penghuni neraka. Dikatakan kepadanya, itulah tempatmu sampai Allah mengirim kamu ke sana pada hari kiamat nanti. InsyaAllah kita semua diperlihatkan syurga kepada kita. Apabila kita lihat syurga, maka kita ahli syurga. Diperlihatkan neraka, wali'azubillah, itu orang kafir, ia ahli neraka. Itu adalah ketetapan Allah. Seperti Allah ditetapkan kepada manusia ini. Orang beriman soleh dibalas dengan syurga. Orang kafir sombong angkuh dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali ayat, contohnya surah Muhammad, innallah yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannat. Allah masukkan orang beriman dan beramal saleh ini ke dalam syurga. Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang kafir pula dia makan seperti binatang, wa yatamatta'un, dan tempatnya apa? Neraka. Orang kafir ni diibarat seperti binatang, sebab dia tak ada halal dan tidak ada haram. Seperti binatang lah. Apa boleh makan, semua dia makan. Mana ada halal, mana ada haram. Kita terbatas, dibatas dengan hukum-hukum Allah, dibatas. Mana halal, itulah baik bagi kamu. Mana yang haram, itulah buruk bagi kamu. Itu kita sebagai seorang Islam. Jadi ada orang kafir diuji pula, buat apa masuk Islam? Banyak sangat pantang larang. Kalau begitu, di mana kamu hidup di dunia? Kalau ikut pantang larang, mana-mana kamu hidup semuanya ada pantang larang. Hidup di Malaysia, ada undang-undangnya, ada larangan tu, larangan ni. Kemana kamu nak pergi? Kalau kamu nak bebas mata, pergi dalam hutan lah, duduk seorang-seorang. Kalau nak bebas, tak mau apa-apa. Ini manusia ini dia terlalu banyak perbahasan dan terlalu banyak jidal. Dia tak nampak apa yang Allah larang apa semua. Itu kebaikan bagi kamu. Bagi dia, kenapa banyak tak boleh ni, tak boleh ni? Susah je nak hidup. Kenapa susah nak hidupnya? Apa yang dilarang itu adalah perkara yang bukannya perkara itu yang orang kata yang boleh membawa maut kepada kamu, ini dilarang. Contohnya minum arak. Tak minum arak, adakah kamu mati? Tak mati pun, tak minum arak. Jadi orang yang patuh kepada Allah terus
dia akan patuh kepada Allah. Dan apabila masuk kubur, dia digembirakan dengan tempatnya. Sebab hadis tadi disebut, kalaulah ia ahli neraka, kalaulah ia penghuni syurga, memang ia termasuk penghuni syurga. Kalau ia penghuni neraka, memang ia termasuk penghuni neraka. Wali'azubillah. InsyaAllah kita semua ini apabila masuk kubur nanti, kita lihat syurga kita. Itulah, jadi kita ini ahli syurga. Memanglah kita ini ahli syurga. Orang kafir lihat neraka, memanglah dia ahli neraka. Itu adalah Allah dah janji kepada kita sedemikian. Allah dah janji kepada kita, Allah memberi balas baik kepada orang yang taat. Wallah yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallah yuhibbul muhsinin. Allah kasih kepada orang-orang yang baik. Orang yang baik itu ialah orang yang beriman dan beramal saleh. Itu orang-orang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, tajuk ni mungkin tercicir dalam buku tuan, dia tak ada. Mungkin saya berguna buku yang Wasi Indo ni, dia ada yang dia ikut turutan yang original. Mungkin tercicir kalau tak ada, cuba lihat muka surat 243, cuba ikut turutan daripada 243, ikut turutan. Kalau jumpalah. Kita sambung. Menurut para ulama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan diperlihatkan tempatnya. Ini sudah merupakan bentuk seksa yang besar kepada orang kafir. Dalam kehidupan dunia, hal itu sama seperti seorang disuruh melihat peristiwa pembunuhan atau bentuk seksaan lainnya, atau seperti orang yang diancam sebentar lagi akan dibunuh tetapi tidak tahu bagaimana cara yang akan dibunuh. Kita mohon ampun perlindungan daripada Allah SWT yang Maha Dermawan, lagi Maha Beriman daripada azab dan hukuman. Disebut dalam Al-Quran, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. An-nar yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Ini kepada Firaun. Jadi dalam ayat Al-Quran, Al-Quran dan surah Al-Mu'min, ayat yang ke-14 ada disebut an-nar yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditempatkan neraka pada pagi dan petang. Dibentangkan neraka pagi sekali, petang sekali. Dah diseksa, ditunjuk, ini tempat kamu. Belum lagi, ini baru kubur, ini tempat kamu. Menjadi seksa dan petang ini pun tempat kamu. Itu diibaratkan seperti orang yang akan dihukum bunuh, menunggu bagaimana cara dia akan dibunuh nanti. Kalau di Malaysia ni, kalau hukum bunuh ialah gantung. Kalau negara Arab, kalau Saudi, ia pancung. Tapi orang dalam neraka ini macam-macam. Dalam neraka itu dibakar api ataupun dimasuk dalam kawah yang panas, wallahu alam. Tapi hidup menderita yang amat panjang dalam kubur. Apabila masuk neraka, kekal pula. Bila dia akan keluarnya? Tak akan keluar. Bagi orang Islam pula, dia akan masuk neraka bertempoh mengikut berapa lama dengan kesalahan yang dia lakukan, dengan setimpal kesalahan yang dia lakukan. Ditimbang, banyak yang dosa. Dan dosa itu berapa banyak? Katakan dosa itu banyak ini, lalu hukumannya masuk neraka selama ini. Boleh jadi ada orang yang paling lama masuk neraka, boleh sampai 1000 tahun masuk neraka. Orang lain yang lain itu ada 1 hari, ada 2 hari, ada 3 tahun, 4 tahun. Ada seorang ni 100 tahun, 1000 tahun masuk neraka. Wallahu a'lam. Jadi itulah orang yang terakhir masuk syurga nanti. Apabila dia keluar daripada neraka, setelah dia yang paling lama berada dalam neraka, dialah orang yang paling akhir masuk syurga. Ini orang Islam.
Tapi janganlah ke sana dahulu. Wali'azubillah, astaghfirullahalazim, wali'azubillah. Jadi orang yang terakhir masuk surga ialah orang Islam yang terakhir keluar daripada neraka. Bermaknanya dia paling lama lah dalam neraka, paling lama. Yang lain 100, 200, dia seorang 1000. Dia lah orang terakhir masuk surga nanti, setelah tamat tempoh selama 1000 tahun. Wallahu a'lam. Jadi ayat Quran pun Imam Qurtubi sebut perkara ini kerana berpandukan kepada ayat Al-Quran surah Mukmin ayat yang ke-46 disebut, kalaulah orang kafir ditunjukkan neraka, bermakna di sebalik itu orang Islam ditunjukkan surga pagi dan petang, berdasarkan hadis tadi, hadis sahih tadi yang kita baca. Al-Quran tak sebut orang Islam diperlihatkan surga pagi dan petang. Al-Quran sebut orang kafir diperlihatkan neraka pagi dan petang. Berdasar kepada hadis itu pula lebih taksis. Lalu ulama kita kata, kalau orang Islam beramal soleh, dia lihat surganya lah pagi dan petang. Sebab perkara itu memang berlaku apabila kita selesai dengan munkar dan nakir. Munkar menakir, desak kita, tanya kita, bertalu-talu, desak, hentam, kita hentam, tapi dia tanya berbagai-bagai, kamu ni betul ke, kamu jawab tu, ditanya lagi, ditanya lepas tanya, kita semuanya kita boleh jawab. Apabila kita boleh jawab, kita ditunjukkan neraka. Inilah neraka yang kamu selamat. Yang dulu kamu minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Inilah tempat yang kamu selamat daripadanya. Dia tunjuk neraka dulu kepada kita. Wa qina azaban nar yang kita minta. Lalu ditutup, kamu dah selamat dari tempat ini. Dibuka, inilah tempat kamu. Ini ditunjukkan surga kepada kita. Itu dalam bicara yang lalu. Jadi apabila kita dalam kubur nanti, kita lihat surga kita pagi dan petang. Itu adalah ketaatan, ketakwaan, kepatuhan, kehambaan kita. Kita tak sombong. Orang beriman saleh ini tak sombong. Dia merasakan kehambaannya kepada Allah. Orang kafir pula, kenapa dia masuk neraka? Antara disebut masuk neraka, kamu masuk neraka kerana kamu sombong sangat dengan ayat-ayat aku, sombong sangat dengan ayat kami. Ketika dicabut nyawa, inilah kamu yang sombong dengan ayat-ayat kami. Jadi orang kafir itu terlalu sombong. Bukan mereka tak disampaikan ayat-ayat Allah, sampai kepada mereka ayat Allah. Mereka juga mendengar azan, mereka melihat orang Islam solat kalau di Malaysia ini, tapi tak mahu masuk Islam. Itu dikatakan sombong. Sedangkan ayat-ayat Allah ini benar. Tidak ada lagi yang benar daripada ayat-ayat Allah. Jadi kamu tak mahu ikut Islam, bermakna kamu ini sombong dan angkuh. Apa sebab kamu sombong dan angkuh? Apa sebab kamu kalau kamu nak berbahas dengan orang yang ada ulama Islam, kalau kamu akan tewas, kamu kalah, terbukti kamu kalah, kerana hujah-hujah kamu tak dapat dipatahkan oleh orang yang benar ini. Tapi kamu sombong juga, seperti Nabi dahululah, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam minta belah bulan, tapi tak mau terima juga. Minta apa lagi? Nak minta tunjuk Nabi tunjuk apa? Seperti Nabi Saleh. Nak minta unta ni daripada batu, keluar daripada batu. Perkara yang amat mustahil. Mustahil pada akal. Nak minta unta ni keluar daripada bukit batu. Pada akal kita mustahil lah. Bagaimana? Keluar, unta itu keluar. Pecah-pecah keluar. Tak mau beriman juga. Akhir bunuh pula unta itu. Itu dikatakan sombong. Kazzabat Samud bi tarwaha. Mendusta orang Samud ini dengan taghutnya. Kazzabat izin ba'atha asqaha. Apabila mereka ini diutus dengan unta yang mereka minta itu. Jadi itu manusia. Jadi orang kafir ni, dia terlalu sombong dengan ayat-ayat Allah.
Sombong dengan antara ayat-ayat Allah itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah di antara ayat-ayat Allah, pedoman dalil yang menunjukkan kebenaran agama Islam ini. Tapi sombong, tak mau. Nah, itu antara mereka ini dicampakkan dalam neraka. Sombong dan angkuh sangat. Sedangkan akalnya, berapa je akalnya, sejauh mana akalnya. Tetapi kerana apa? Tak mahu ikut juga. Sombong, angkuh sangat. Nah, jadi dicampaklah ke dalam neraka dan diperlihatkan neraka pagi dan petang. Ada yang sambung lagi, Allah mengkhabarkan bahawa orang kafir itu diperlihatkan neraka sebagaimana orang yang beruntung diperlihatkan syurga berdasarkan satu hadis sahih yang menerangkan perkara itu. Jadi orang kafir lihat neraka seperti mana orang Islam lihat syurga, dan perkara itu ada dalam hadis sahih. Disebut hadis sahih. Pertanyaannya, apakah benar setiap orang mukmin pasti akan diperlihatkan syurga? Ada yang berpendapat bahawa ia akan diperlihatkan syurga itu hanya seorang mukmin yang sempurna imannya, dan ada yang Allah berkehendak menyelamatkan mereka dari neraka. Ada pun orang mukmin mencampurkan aduk amal soleh dan amal kejahatan, iaitu ataupun dia seorang yang fasik atau tidak sempurna keimanannya, mereka akan diperlihatkan syurga dan juga neraka dalam waktu bersamaan atau berbeza-beza. Atau ada yang mengatakan bahawa dimaksudkan dengan penghuni syurga ialah semua orang termasuk syurga itu apapun dengan cara bagai-bagai, ya, dengan cara berbagai. Maksudnya yang lihat syurga itu, dah hadis disebut, yang lihat syurga itu memanglah dia penghuni syurga. Yang lihat neraka memanglah penghuni neraka. Jadi ada orang Islam ini ada yang bercampur aduk. Kadang-kadang baik, kalau dia baik, baik. Kadang-kadang kalau dia nakal, nakal. Bagaimana? Ada orang mengatakan dia lihat dua-dua lah. Ada ketika-ketika yang berbeza, sekali neraka, sekali surga. Jadi dia pun ke mana? Tunggulah nanti. Tunggulah nanti pada waktunya. Jadi dia kadang-kadang tak pasti. Tak pasti. Itu mengikut ulama kita, dia berkata di sini. Jadi itu diingatkan kepada kita. Biarlah kita ini lihat surga aja, tak adalah lihat neraka. Kita akan lihat neraka sekali saja. Apabila kita lepas dengan muka dan nakir, maka mereka mengaku memanglah kamu benar. Maka akhir sekali muka mereka akan mengaku memanglah kamu ini benar, mendapat ketetapan daripada Allah, memang kamu benar. Lalu ditunjukkan neraka dahulu. Inilah waqina azabannar. Lalu ditutup. Kamu dah selamat daripada ini. Lalu dibuka syurga kepada kita, dan selepas itu kita nampak syurga pagi dan petang. Orang kafir pula, dia tak mungkin lepas dengan muka dan nakir. Ditunjukkan syurga dahulu. Inilah syurga yang sepatutnya kamu masuk. Tetapi kamu tak mau masuk, ditutupkan syurga, dibuka neraka. Inilah tempat kamu. Dan ditunjuk pagi dan petang. Itu apa-apa pun itulah diingatkan kepada kita tentang syurga dan neraka. Syurga itu tempat yang abadi, kekal untuk kita, disediakan kepada uiddat lil muttaqin. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqin. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqin. Syurga itu disediakan kepada orang-orang yang pertama, syurga yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah sediakan kepada kita. Berbuat baiklah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik itu maksudnya taat dan patuh yang diperintah. Wallah yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang yang baik-baik. Kalaulah Allah suka kepada orang itu, bermakna di kubur nanti dia dapatlah rahmat. Dapatlah rahmat Allah. Berbagai-bagailah dia dapatkan. Allah suka padanya, Allah sayang padanya. Orang kafir pula orang dimurkai. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang benar, jalan yang engkau redai. Dan bukan, kami ini bukan maghdub, bukan dimurkai, waladhdallin, kami bukan orang yang sesat. Itu kita minta.
Sebab itu Al-Fatihah ini ibu segala-galanya. Al-Fatihah ini ibu Al-Quran, ummul kitab. Dan Al-Quran Al-Fatihah 7 ayat. Walaupun 7 ayat menyimpulkan keseluruhan isi Al-Quran. Kalau kita buat karangan, kesimpulannya baca macam ni. Al-Fatihah itu dikata kesimpulan. Baca Al-Quran sebenarnya kesimpulannya Al-Fatihah itulah. Al-Fatihah yang menyimpulkan ke semua isi Al-Quran. Mengikut ulama kita. Dan Al-Fatihah itu doa, tiang agama, semuanya terkumpul di situ. Karena dia menyimpulkan semua isi-isi Al-Quran. Dan kita baca Al-Fatihah setiap kali kita solat. Jadi bacalah Al-Fatihah dengan khusyuk. Semoga kita pun khusyuk dengan ketaatan kita kepada Allah. Kalau boleh baca dengan khusyuk. Jangan tanya pula, aku dah khusyuk. Jangan. Aku dah khusyuk baca Fatihah, itu terserah diri masing-masing. Solatlah dengan khusyuk, iaitu ketika membaca Al-Fatihah. Insya-Allah kalau baca khusyuk Fatihah itu dikatakan tahsya tanha anil fahsya wal munkar. Yang mencegah solat itu ialah mencegah kemungkaran. Antaranya mencegah kemungkaran. Sebab kalau dengan khusyuk dia akan menghayati yang sesat, yang dimurkai, yang diredai. Yang diredai itu ialah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murka itu jalan Yahudi, sesat itu jalan orang Nasrani, orang Kristian yang sesat. Ada sementara ulama mengatakan bahawa Abdullah bin Mas'ud mengatakan roh Firaun, keluarga Firaun dan kuncu-kuncunya itu berada di perut seekor burung berwarna hitam. Sebanyak 2 kali setiap hari mereka diperlihatkan neraka. Dan seraya dikatakan kepada mereka, itulah tempat tinggal kamu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang. Ada juga mengatakan dalam tafsirnya. Jadi ruh Firaun ini di dalam burung yang amat hitam. Burung hitam. Ketika pagi diterbangkan, diperlihatkan neraka. Dan ketika petang diterbangkan, diperlihatkan neraka. Pagi dan petang. Itulah maksud firman Allah Ta'ala. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Diperlihatkan neraka pagi dan petang. Ada juga ulama mentafsirkan sedemikian. Jadi ruh itu ada berada dalam seekor burung yang amat hitam. Pagi terbang melintas neraka. Petang melintas lagi melihat neraka. Itu sebahagian yang dikatakan sedemikian. Diriwayatkan oleh Syu'bah daripada Ya'la bin Atha daripada Ma'mun masa bahawa ia bersabda, setiap pagi Abu Hurairah selalu berdoa, alhamdulillah kita berada di waktu pagi dalam pemeliharaan Allah ketika keluarga Fir'aun diperlihatkan neraka. Jadi Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang terkenal. Kalau pagi-pagi dia akan sebut, alhamdulillah kita berada di bawah pemeliharaan Allah, yang mana waktu ini neraka itu Firaun dan keluarganya diperlihatkan. Firaun dan kuncu-kuncunya diperlihatkan neraka. Berdoalah. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya berzikirlah banyak-banyak dan bersyukurlah kalaulah ada masa. Kerana kita dalam kubur nanti waktu pagi itu diperlihatkan kepada kita syurga kita. Insya-Allah. Surga ini kalau kita nak kira tak ada tolok bandingnya dengan dunia ini. Terlalu indah, terlalu cantik, terlalu mulia. Tak dapatlah nak capai oleh akal kita bagaimana surga yang dinyanyikan. Allah sebut surga itu warna hijau, kehijauan, ada juga sungai, dalamnya ada sungai, dalamnya ada bidadari, dalamnya ada pelayan, wildan. Wildan itu pelayan. Wa yatufu wildanun mukhalladun. Pelayan itu kalau kita lihat, pelayan itu dah cantik. Iza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Kalau kita lihat pelayan di surga, kita lihat seperti permata berjalan. Tetapi bukan permata. Itu adalah pelayan kita. Bagaimana dengan bidadari? Tak tahulah bidadari bagaimana.
Pelayan itu pun seperti mutiara yang berjana, cantik sangat. Itu baru pelayan kita. Bila kita bagaimana? Lagilah daripada itu. Itu syurga yang dijanjikan pada kita. Kalau kita baca surah Muhammad, masalul jannatil lati wa'idal lil muttaqin fiha anharum min ma'in ghairi asin fiha anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu fiha anharum min khamrin lazzatil lisyaribin fiha anharum min asalin musaffa. Dan syurga itu ada 4 sungai. Satu sungai asin, mineral biasa yang lazat. Yang kedua sungai susu. Satu sungai susu. Satu sungai susu. Dan sungai ini tidak seperti sungai di dunia, besarnya. Yang ketiga sungai arak, minumlah arak sepenuh-penuhnya. Fiha anharum min khamri lazzatil lisyaribun. Dan surah Waqiah disebut la yusadda'un anha wala yunzifu, tak mabuk pun. Minumlah banyak mana tak mabuk pun. Ini surga. Fiha anharum min asal musaffa, dalamnya ada sungai madu, makanlah banyak mana pun. Itu surga yang dijanjikan kepada kita. Jadi nak Allah kata, berilah khabar gembira kepada orang beriman dan saleh ini. Berilah khabar gembira kepada orang yang datang masjid ini. Kerana orang datang masjid ini termasuk orang yang beramal soleh. Beri gembira kepada mereka supaya mereka bergembira dengan datang masjid. Jadi apabila mereka bergembira, mereka akan datang lagi, selalu menggandakan untuk datang ke masjid. Kalau boleh tak mau tinggal masjid ini dalam hayatnya. Kerana gembiranya boleh datang masjid. Dan sambung lagi azan dulu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Allahumma rabbana wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatul fadilah wa basaqa mahmud subhanaka la tukhifuni. Sambil lebih kurang seminit 2 je sebab nak habiskan ni. Ada juga yang mengatakan berpendapat roh keluarga Firaun itu maksudnya bersama tentera-tenteranya yang mereka tadi disebut di dalam perut seekor burung hitam. Ada yang mengatakan roh ini berada dalam sebuah batu besar yang terdapat di bawah bumi lapis 7 di tepi jurang neraka Jahanam. Kalimat pagi petang itu hanyalah sekadar istilah bagi kita di dunia, bukan bagi mereka, sebab di akhirat nanti tidak ada istilah tersebut. Lalu firman Allah Ta'ala yang mengatakan dalam surah Maryam ayat 62, bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Jadi ada orang mengatakan, pendapat mengatakan roh orang kafir, orang roh Firaun yang diperlihatkan surga dan neraka itu ialah dalam batu yang berada di lapisan 7 dan batu di tepi neraka Jahanam. Itu ada yang mengatakan. Dan ada juga disebut dalam surah Al-Imran, surah Maryam disebut tentang orang beriman dalam masalah ini ada rezeki dia pada pagi dan petang. Jadi pagi dan petang itu bagi mereka, bagi kita ni, insya-Allah bagi kita ini, bagi mereka rezekinya di surga itu setiap pagi dan petang. Menurutnya kedua-dua itu sama saja. Maknanya ialah kepada orang mukmin. Sama saja pagi dan petang dia akan melihat surga. Dan ada rezeki pagi dan petang itu, maknanya itu adalah sisi Allah SWT kepada orang-orang yang dikehendakinya. Seperti mana orang mati syahid ada rezeki. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka ada rezeki di sisi Allah SWT. Begitu juga orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini adalah rezeki. Wallah, kita tak tahulah apa yang Allah sediakan kepada kita. Dan diingatkan apa yang kita boleh ambil pengajaran di sini, kalaulah kita taat kepada Allah, bermakna kita ini orang yang taat dan ahli syurga, diperlihatkan syurga. Kalaulah orang itu sombong dan aku, orang itu derhaka. Apabila derhaka, diperlihatkan neraka. Apabila lihat neraka, dia adalah ahli neraka. Itu sebagai kesimpulan kita di sini. Jadi, dan maksiat itu semakin hari semakin mencabar. Dan amal soleh tetap amal soleh ini. Yang utamanya solat. Kita dengan Allah, utamanya solat. Kita dengan sesama manusia ini sedekah. Itu yang disebut. Sedekah itu ketua amalan sunat, iaitu antara kita dengan manusia. Kita dengan Allah solat. Dan kita dengan alam ini berbuat baik kepada siapa saja dan berkata baik. Dan itu semua dikira kehidupan itu dikira. Yang menentukan kita ini orang yang baik, dan Allah intilah kita baik. Dan balasan orang baik ini ialah syurga. Sebelum dibangkitkan, sebelum dimasukkan ke syurga sebenar, ditunjukkanlah dahulu. Seperti kita lah, apabila kita menyatakan sesuatu benda, kita boleh tunjukkan, kita boleh pamerkan. Inilah benda. Kalau tentera, kalau polis sebelum operasi tu dah tunjuk dah, ini tempat kamu akan operasi nanti. Di sini pintu ini, masuk pintu ini, keluar pintu ini. Jangan sekali-kali masuk pintu sana. Pintu sana ada kawalan yang ketat. Begitulah juga tentang ini ditunjukkan. Semata itu adalah untuk kita, sebagai kita bergembira setelah berpenat lelah di dunia. Kita tak jemu-jemu. Ya ayyuhal insan innaka qadirun ila rabbika kadahan famulaqi. Kamu semasa dunia berpenat lelah sehinggalah kamu bertemu dengan Allah, dan Allah menerima kamu dengan redanya, dan Allah reda dengan kamu, dan kamu pun reda dengan Allah. Jadi apabila reda
Redha Allah itulah segala-galanya kebahagiaan kita. Dan ahli syurga, dan ahli bermakna kalaulah kubur itu taman syurga, kita masuk kubur taman syurga kita, bermakna kita ini ahli syurga, insya-Allah. Insya-Allah. Janganlah putus asa dan jemu untuk melakukan amalan soleh. Hindarkanlah cabaran-cabaran. Dunia ini palsu semata-mata. Semakin hari semakin palsu, dan semakin hari walaupun semakin cantik, semakin cantik, itu adalah palsu semata-mata. Janganlah sekali-kali terpengaruh dengan yang merugikan ini. Jangan terkali pengaruh merugikan ini. Jadi manusia ini, kita tak tahu ujian kita bagaimana, kita tak tahu. Ada yang tak boleh tahan, wali'azubillah. Ada yang boleh bertahan, itu yang terbaik baginya semasa hidup ini. Jadi apa yang baik itu adalah hidayah daripada Allah. Yang buruk itu daripada saya sendiri. Semua orang jika terkasar bahasa, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa yang lain. Dan kita tangguh sesi ini dengan terbaik kafal dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.